Pastinya untuk kita memahami lanskap politik pada ketika ini termasuklah pelaksanaan perjalanan pilihan raya. Berada di talian pada ketika ini Fellow Penyelidik Ilham Center, Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Dr. Hamidin, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, suka untuk saya kongsikan berkenaan dengan angka sasaran SPR iaitu 70% pengundi di mana hampir daripada sekitar 200,000 jumlah pengundi ataupun pemilih berdaftar iaitu sekitar 495,196 orang pengundi berdaftar, 70% disasarkan keluar. Pandangan Dr. Hamidin, adakah ianya mampu direalisasikan? Terima kasih, Haris. Bagi saya, dalam keadaan ketika ini di mana kita masih lagi berdepan dengan COVID dan pada masa yang sama juga kita melihat bahawa ini tidak memihak kepada sebarang pilihan raya diadakan. Jadi dalam konteks itu saya meletakkan 70% ini merupakan satu sasaran yang tinggi bagi SPR untuk mendapatkan pengundi bagi pilihan raya negeri Melaka yang akan datang. Dr. Hamidin menyebut berkenaan dengan sasaran ini. Bagaimana kita ingin memahami jika dalam sebelum ini kita melihat persaingan di antara parti-parti di dalam kerajaan pada ketika ini wujud kemungkinan pertembungan mungkin 3 ataupun 4 penjuru kelak dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Bagaimana kita ingin memahaminya dalam konteks sains politik, percaturan dan juga kerjasama pada pilihan raya negeri Melaka ini, Doktor? Bagi saya melihat apa yang berlaku di Melaka ketika ini atau utamanya dalam keadaan kemelut ataupun permasalahan politik yang berlaku di Melaka merupakan sebahagian daripada permasalahan politik yang dialami oleh negara pada masa yang sama. Dalam konteks ini saya melihat sudah tentu seperti Haris katakan tadi, kita masih lagi mendapat satu penjelasan yang jelas daripada parti-parti politik dalam konteks pembentukan koalisi-koalisi bentuk berdepan dalam konteks pilihan raya. Parti-parti utama masih lagi, terutamanya bagi pihak Perikatan Nasional, PAS, UMNO dan juga Barisan Nasional, adakah mereka akan mengadakan kerjasama politik ataupun mereka akan bergerak secara solo dalam pilihan raya negeri Melaka ketika ini. Jadi oleh itu saya melihat permasalahan ini saya kira merupakan sesuatu yang harus diselesaikan oleh parti-parti politik untuk memberikan lebih bagi saya kemudahan pemilihan kepada pengundi. Kerana kalau kita melihat ketika ini, pengundi akan menjadi keliru. Siapakah yang mereka akan pilih? Koalisi manakah? Kerana kita kebiasaan dalam konteks di Malaysia ini, tradisinya kita membentuk sebuah koalisi dalam membina sebuah kerajaan. Jadi dalam konteks inilah saya melihat bagaimana koalisi itu seharusnya dijadikan sandaran utama bagi pemilih untuk memilih siapakah kerajaan yang mereka akan pilih selepas pilihan raya negeri Melaka. Dr. Hamidin, kita bercakap berkenaan dengan parti-parti gabungan di dalam kerajaan. Tetapi antara permasalahan yang timbul, kita menjadi realiti pada ketika ini adalah permasalahan yang berlaku di dalam UMNO itu sendiri yang tercetusnya krisis politik di Melaka pada ketika ini. Pandangan Dr. Hamidin, bagaimana kita ingin memahami konteks percaturan penyusunan calon-calon yang akan bertanding dan juga mungkin akan ada undi protes akan datang. Bagaimana kita ingin memahaminya terutama dalam konteks pengundi-pengundi di luar bandar yang majoritinya UMNO memenangi kerusi pada pilihan raya umum yang lalu? Di sini menarik untuk kita lihat, ya Haris, kalau kita melihat dalam konteks Melaka, Melaka dalam konteks merupakan sebuah negeri yang mempunyai kebanyakannya adalah kerusi yang bercampur. Dan kalau kita lihat tidak mempunyai supra Melayu, pengundi Melayu yang berlebihan, tidak ada sebuah pun kawasan yang melebihi 65% pengundi Melayu. Jadi dalam konteks ini saya melihat sudah tentu perbalahan dalam UMNO itu akan memberi kesan kepada pemilihan calon, kaedah kempen dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama juga, saya melihat ia juga bukan sahaja untuk menjadi satu permasalahan dalam parti, tetapi apa yang berlaku ketika ini, perpecahan yang berlaku dalam UMNO ini memberi kesan kepada di luar parti pada masa yang sama hingga membawa kepada keruntuhan kerajaan negeri Melaka. Jadi ketika ini saya kira pertama sekali rakyat secara umumnya mula fatig kalau kita melihat kepada ketidakstabilan politik negara sudah hampir 22 bulan. Itu yang pertama. Keduanya, kita melihat perbalahan yang berlaku dalam UMNO ini juga akan menambahkan lagi kebencian rakyat terhadap persoalan dan permasalahan yang dibawa oleh parti-parti politik dan juga pemimpin politik. Jadi dalam konteks ini saya kira ia merupakan sesuatu yang mencabar
bagi parti-parti untuk mendapatkan, menyelesaikan, memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa mereka benar-benar boleh mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengundi. Kerana ketika ini itu tidak jelas bagi kepentingan pengundi. Ya. Dr. Hamidin, dalam konteks pandemik COVID-19 ini, pastinya antara SOP yang kita jangkakan akan diumumkan kelak oleh SPR termasuklah mungkin tiada lagi kempen ataupun kempen rumah ke rumah dan juga mungkin ceramah umum, ceramah perdana mungkin tidak akan ada lagi selepas ini. Konteks kempen pilihan raya yang berkesan itu, bagaimana kita ingin memahaminya dalam situasi pandemik ini? Saya kira waktu disediakan dari mengundi dan bila penamaan calon dan sebagainya. Pertama sekali saya melihat tempoh kempen itu agak panjang, 16 hari. Itu yang pertama. Keduanya, apakah kaedah kempen yang bersesuaian dengan SOP pandemik COVID-19? Kerana kita lihat apa yang telah berlaku di Sabah pada tahun yang lalu. Jadi pada masa yang sama, saya kira rakyat bukan sahaja ingin melihat penyelesaian dalam konteks kemelut politik ini, tetapi pada masa yang sama, rakyat mahukan sesuatu ketetapan dalam konteks keselamatan kesihatan mereka apabila mereka berdepan dengan pilihan raya. Jadi dalam konteks inilah saya kira amat penting untuk SPR bukan sahaja memberikan tarikh dan sebagainya, tapi memberikan keyakinan bahawa kita mempunyai cukup SOP, cukup pengawalan, pemerhatian, pemantauan, memastikan bahawa keselamatan kesihatan itu merupakan fokus utama selain daripada kita untuk mengeluarkan undi. Jadi dalam konteks ini saya kira kita akan melihat sebuah SOP yang diharapkan akan ketat dan boleh dipantau dengan lebih jelas untuk memastikan keselamatan rakyat itu diutamakan. Saya rasa itu yang harus difikirkan oleh SPR. Ya, Dr. Hamidin, antara pandangan pakar risiko kesihatan dalam temu bual kami jam 12 tadi adalah berkenaan dengan pertamanya sekiranya berlaku surge ataupun peningkatan kes COVID-19 mengambil iktibar apa yang berlaku di Sabah. Pada masa sama kita mengambil kira juga jumlah vaksin yang tinggi di negeri Melaka dan keduanya terdapat cadangan supaya tempoh pengundian itu dipanjangkan. Ini bermaksud mungkin boleh dipecahkan dari segi pecahan umur untuk orang muda mungkin pada hari pertama dan pecahan-pecahannya adalah pada hari kedua ataupun hari ketiga. Proses pengundian itu berlangsung selama 3 hari untuk mengelak berlakunya jumlah individu yang ramai di pusat-pusat pengundian. Pandangan Dr. Hamidin, adakah ianya rasional, boleh doable untuk dilakukan dalam konteks pandemik pada ketika ini? Begitu juga sebelum ini saya telah menyuarakan pendapat bahawa sekiranya berlaku pilihan raya, pertama sekali saya ingin melihat di mana pengundian itu boleh dilakukan secara peringkat. Dipanjangkan hari pengundian, contohnya seperti yang Haris katakan tadi, kita boleh membuatkan pembagian mengikut saluran, kita mengecilkan lagi, menambahkan lagi tempat-tempat pengundi dan kita mengawal jumlah mereka boleh datang mengundi setiap hari. Jadi itu boleh ditentukan oleh SPR. Saya rasa itu merupakan sesuatu yang amat penting. Tapi pada saya, perkara yang paling utama ialah dalam tempoh berkempen itu, Haris. Ya. Kerana kalau kita melihat, bila kita cakap tentang kempen politik ini, ia bukan sahaja berkembang, berpusat di negeri Melaka dan di kalangan orang Melaka semata-mata. Kita akan melihat keluar masuk penduduk dari seluruh Malaysia. Dalam konteks inilah kawalan, pemantauan dan untuk memastikan bahawa COP itu diikuti merupakan cabaran. Jadi dalam konteks inilah ia akan mempengaruhi kaedah dan bentuk kempen yang dibenarkan oleh SPR. Saya kira ini satu yang penting dan harus diberitahu supaya setiap parti boleh merencana strategi mereka berpandukan kepada kaedah kempen yang dibenarkan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center.